Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fiza Nazira binti Mat Ghazali dan saya akan terangkan tentang pengenalan bagi kerja kemasan. Yang pertama sekali, apa itu kemasan? Kemasan merupakan satu langkah kerja yang terakhir dalam penghasilan produk sebelum ia digunakan ataupun dipasarkan. Bagi mendapatkan satu produk yang kemas dan tahan lama, kita memerlukan 3 langkah dalam kerja kemasan, iaitu yang pertama ialah pemilihan cat. Kebiasaannya kita menggunakan shellac ataupun cat yang berwarna tona kayu bagi pemilihan cat. Yang kedua ialah merawat kecacatan pada kayu, iaitu dengan cara kita menyapu ataupun menyumbat tepung penyumbat ke dalam rongga-rongga, ke dalam liang-liang kayu ataupun lubang pada permukaan kayu. Dan yang terakhir ialah kerja menggosok dan melelas. Bagi kerja ini kita akan menggunakan kertas las ataupun kita juga sebut sebagai kertas pasir. Yang seterusnya saya akan terangkan tentang peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam kerja kemasan. Yang pertama sekali, brush cat. Brush cat ni kita gunakan semasa kerja menyapu lapisan cat pada permukaan kayu. Dan kita perlu membersihkan brush cat ni lepas kita gunakan supaya brush cat tu boleh digunakan semula dan tidak cepat rosak. Yang seterusnya ialah brush shellac. Sama juga seperti brush cat. Tapi brush shellac ni kita gunakan semasa kerja penyapuan shellac pada permukaan kayu. Dan sama juga seperti brush cat, kita perlu bersihkan selepas kita gunakan brush shellac untuk jaga kualiti brush shellac tersebut. Yang seterusnya ialah bahan-bahan dalam kerja kemasan. Yang pertama ialah kertas las atau kita panggil juga sebagai kertas pasir. Tahap kekasaran bagi kertas las ditentukan oleh grade, iaitu grade 00, grade 0, grade 1, 2 dan juga 3. Grade 00 dan juga grade 0, tahap kekasaran dia sangat halus, manakala grade 1 tahap kekasaran dia halus, dan juga bagi grade 2 dan 3 tahap kekasaran permukaan kertas las tu kasar. Dan yang bahan yang kedua ialah tepung penyumbat ataupun kita sebut sebagai wood filler. Tepung penyumbat ni kita gunakan bagi merawat permukaan kayu, iaitu dengan cara kita menyumbatkan tepung penyumbat tu ke dalam lubang-lubang ataupun liang-liang pada permukaan kayu. Dan seterusnya ialah tepung penyumbat, tapi tepung penyumbat sejenis kita panggil sebagai polyfiller. Dia sama juga fungsinya macam tepung penyumbat yang sebelum ni, cumanya cara penyediaannya yang berbeza. Bagi tepung penyumbat yang polyfiller ni, kita perlu membancur dengan air untuk mendapatkan sebatian yang sesuai. Kita gunakan untuk disumbat ke dalam lubang-lubang kayu ataupun liang-liang pada permukaan kayu. Yang seterusnya ialah bahan shellac. Shellac ni biasa sangat digunakan. Sebab apa? Sebab dia murah, mudah untuk disediakan dan juga dia kalis air. Shellac ni dia ada 2 warna, iaitu warna jingga dan juga warna putih. Warna jingga ni kebiasaannya dia digunakan bagi kayu yang mempunyai color sedang coklat. Manakala bagi yang shellac warna putih, kebiasaan digunakan pada kayu yang berwarna pucat ataupun pekat ataupun gelap. Yang seterusnya ialah cat. Cat ni dia merupakan satu bahan cecair yang biasa digunakan dalam perusahaan untuk memberi lapisan perlindungan kepada bahan-bahan kayu. Bukan sahaja pada kayu, malahan pada besi, lepaan dan juga konkrit. Dan kerja mengecat ni kita boleh lakukan dengan 3 kaedah, iaitu menggunakan berus cat,
Yang kedua, menggunakan penggelik ataupun kita sebut sebagai roller. Dan yang ketiga, kita boleh juga menggunakan dengan cara semburan dengan menggunakan mesin tekanan udara. Okey, itu sahaja bagi bahan-bahan dalam kerja kemasan. Okay, terima kasih. Nama saya Eza Jamilin binti Ahmad Suzaimi dan saya akan menerangkan langkah menggunakan tepung penyumbat semasa kerja kemasan kayu. Okey, tepung penyumbat ataupun wood filler ini akan digunakan untuk menutup lubang paku dan skru pada permukaan kayu. Okey, dicadangkan untuk menggunakan dua filler knife tu untuk senang kita nak buang lebihan tepung penyumbat tu. Okey, caranya adalah dengan menyapu tepung penyumbat tu bermula daripada tengah ataupun lubang tu ke luar, seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Salam sejahtera, saya Zulfikar bin Guntur seterusnya akan menerangkan mengenai kerja melelas. Okey, melelas merupakan aktiviti untuk melicinkan permukaan kayu projek. Okey, untuk kaedah melelas yang pertama adalah kaedah manual. Ini kita just guna tangan kita saja. Kita ambil kertas pasir, balutkan pada benda-benda yang senang dipegang lah, contohnya kayu. So apabila selepas kita balut kertas pasir tu pada kayu, fungsinya adalah untuk mengelakkan tangan kita daripada tercedera dan memudahkan kerja melelas. Okey, kaedah melelas tu kita lakukan dalam satu arah saja. Okey, kelemahan melelas menggunakan tangan ni, dia akan mengambil masa yang agak lama untuk melicinkan sesuatu permukaan kayu tu, dari dia kasar sampai ke dia kayu tu menjadi licin lah, permukaan dia halus yang seperti yang kita inginkan. Kaedah yang kedua pula adalah dengan menggunakan mesin sander. Dia akan kaedah yang lebih cepat dan juga kita dapat rasalah perubahan permukaan kayu tu. Kita dapat sentuh, kita dapat rasa perubahannya dan kita dapat lihat dengan mata kasar perubahan dengan menggunakan mesin sander ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syahidah Nadia ingin menerangkan mengenai langkah terakhir dalam kerja kemasan, iaitu kerja mengecat. Kerja mengecat bertujuan untuk meningkatkan lagi nilai estetika pada produk dan juga menampakkan produk tersebut lebih menarik dan berkualiti. Kerja mengecat juga dilakukan bagi melindungi kayu daripada air dan terkena serangan serangka yang mampu menjejaskan ketahanan sesebuah produk tersebut, selain daripada agar tahan lama dan juga selamat untuk digunakan. Kerja mengecat boleh dilakukan dengan menggunakan cat tona berwarna kayu ataupun cat tona berwarna coklat gelap bagi menampakkan lagi warna asal pada produk tersebut. Selain itu juga, kerja mengecat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai jenis berus cat bagi mendapatkan permukaan yang rata dan sekata pada setiap bahagian permukaan kayu yang dicat mengikut kesesuaian berus-berus cat tersebut. Okey, pertama sekali dalam kerja mengecat, cat yang pekat atau keras perlu dicairkan dengan menggunakan sejenis pelarut yang sesuai supaya ia mudah disapu dan maupun disemburkan. Pastikan kerja mengecat dilakukan ketika berada dalam keadaan yang sesuai seperti cuaca yang panas, kering dan tidak berhabuk. Setelah memastikan keadaan sekeliling sesuai dan berada dalam keadaan yang selamat, proses seterusnya adalah mengecat lapisan asas di mana ia mampu mengisi segala ira-ira kayu dan lubang-lubang halus supaya membina satu lapisan yang kuat dan memudahkan lapisan seterusnya dicat dengan kemas dan sama rata. Lubang paku ataupun retak dan tanda-tanda lain hendaklah ditutup selepas cat lapisan asas kerana lapisan asas mencegah resapan berlebihan daripada bahan-bahan penutup iaitu pati. Lapisan alas bertujuan bagi membina lapisan yang rata dan sama warna dengan lapisan kemasan. Lapisan kemasan pula yang terakhir adalah lapisan yang berkilat dan licin, di mana cat licin ataupun yang lebih tahan lama cat digunakan
untuk mengecat permukaan luar, manakala satu lagi jenis cat iaitu cat pudar sesuai digunakan untuk kegunaan kemasan mahupun kekurangan pada pemantulan cahaya. Itu sahaja, terima kasih.